Tutup kilang. Aduh. Tutup kilang. Saya bagi pendapat saya ya. Kilang ni ada banyak jenis kilang. Ada kilang yang keperluannya adalah essential. Essential maksudnya kita macam kilang berah. Kilang buat apa ni? Kilang buat roti, gardenia ke apa ke. Kilang-kilang yang utama. Kalau tak ada dia susah kita nak hidup. Jadi kilang-kilang tu tak patutlah ditutup. Memang tak patut ditutup. Ada kilang yang dan kalau dibuka pun pastikan juga pada tahap yang minimum. Dan kalau yang kilang-kilang yang patut tutup ni adalah kilang-kilang yang tak ada kaitan apa-apa pun. Ataupun dia adalah secara umum saja. Manfaat dia secara umum. Pun begitu dia tak boleh tutup lama. Macam bukan takat kilang. Semua bisnes macam tu. Iaitu tak boleh tutup lama. Kerajaan perlu memikirkan jalan yang paling sesuai. Dalam hal ni, kita banyak cerdik pandai. Perlu cerdik pandai itu dikumpulkan. Dan berbincang terhadap bagaimana ekonomi boleh berjalan. Jika tidak, kita punya projek bendera putih tak boleh berjaya. Sebab apa? Sebab orang miskin sekarang ni bukan takat orang bawah je. Orang peringkat T20, M40, M16 kan. Semua ni dah kena efek teruk dah. Dan diorang ni lah yang membantu daripada sudut ekonomi. Ramai orang bekerja atas ni. Atas orang yang kita kata orang kaya ni. Kan? Bila bisnes besar mereka tak boleh beroperasi, efek kepada orang yang B40 sangat tinggi. Saya berpandangan bisnes perlu dijalankan. Cuma bagaimana nak mengawalnya, yang tu kena fikir. Sebab bisnes ni, perniagaan ni, efek dia jauh. Macam sekarang awak benarkan peniaga-peniaga tepi jalan berniaga. Saya lalu tadi pergi ambil vaksin tadi, lalu. Saya buat balik tu dah pukul 10 tau. Tapi yang berniaga nasi lemak bertimbun lagi penuh nasi lemak. Nasi lemak penuh lagi. Kenapa penuh macam tu? Sebab orang duduk dalam rumah, orang tak keluar. Jadi nak dapatkan nasi lemak tu susah. Kalau orang keluar pergi kerja, biasa dia orang pergi beli nasi lemak. Jadi efek perniagaan ni sangat besar kepada kelestarian masyarakat. Awak boleh tutup full lockdown. Full tutup habis. Jangan buka langsung selama 2 minggu. Boleh? 2 minggu masih boleh lagi. Masih boleh lagi insyaAllah. Tapi kalau dah lebih 2 minggu, macam sekarang ni, dah lockdown. Lockdown tu kita rasa teruk tu lah lockdown. Tiba-tiba PKPD. PKPD dengan lockdown apa beza dia? Rupa-rupanya PKPD lagi teruk pada lockdown. Saya ingat ke lockdown tu dah teruk dah. PKPD lagi teruk. Tak tahulah. Kita ramai sekarang ni. Orang yang bekerja, diberhentikan kerja. Bukan diberhentikan dengan sengaja, tetapi dah memang tak mampu syarikat nak survive. Saya sendiri ada syarikat, saya sendiri Aswad Al-Konsak, bankrupt. Syarikat saya bankrupt. Untuk PKP pertama, PKP kedua. Bankrupt, bulan 7, memang kami mengalami kerugian, dan akhirnya terpaksa bungkus. Dapat terus dengan buku, alhamdulillah, buku terus. Cumanya, itulah satu-satunya pendapatan saya sekarang ni. Dan buku itu pun macam tu jugalah. Hidup segan mati tak mahu. Tapi kita pertahankan juga insyaAllah. Tapi itulah yang berlaku. Macam sekarang, kita buat buku, kita tak boleh hantar ke kilang sebab kos kilang tinggi. Jadi kita terpaksa buat kilang sendiri, kilang kecil-kecilan. Kita buat kilang sendiri. Dengan bantuan juga sahabat-sahabat saya bantu banyak di Facebook, semua banyak bantu. Sebahagian mesin yang saya tak mampu nak beli, ada sebahagian sahabat infak mesin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sangat-sangat membantu. Dan bila keadaan macam sekarang, kilang-kilang supply semua tutup. Saya terpaksa tukar dekat Shopee, semuanya pre-order. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak cetak buku baru. Kilang kertas tutup. Jadi tak boleh. Dia orang tak boleh buka.
kilang gam tutup, supplier mesin tutup. Jadi kita pun terkesan juga. Terkesan banyak. Jadi sebenarnya apa tindakan daripada kerajaan, rakyat pasti akan patuh. Cuma kita berharap kerajaan kita Allah Ta'ala mudahkan mereka. Kita tahu bukan kita saja yang buat kerja pening-pening. Ni orang bahagian atas hampa duk kata Perdana Menteri gagal lah, kerajaan gagal ni. Depa ni pening lagi pada kita tau. Dengan kecamannya. Awak ingat orang politik ni awak kecam sikit dia orang buat kerja. Ini kecam banyak dah ni. Awak ingat dia orang tak buat kerja ke? Dia orang buat kerja sungguh tu. Tapi cuma kita perlukan pelbagai keadaan, perlu pelbagai kerjasama daripada sudut pelbagai orang. Sehingga akhirnya kita dapat bekerja dengan baik insya-Allah. Kita dapat memanfaatkan, kita dapat menguruskan isu COVID ni dengan sebaiknya. Itu benda-benda tu kena fikir banyak, Dan isu ekonomi dia bukan hentam sekali. Dia akan hentam dan nak perlu pulih ambil beberapa tahun. Apabila bahagian atas, kumpulan bahagian atas sudah kena efek berat, diorang tak mampu, bahkan dalam banyak isu-isu kita, kawan-kawan saya pun sendiri ada, kawan-kawan saya sendiri pun. Sampai dah tukar kerjaya jadi GrabFood, padahal dulu dia bos besar. Sekarang dah tukar jadi bawa Grab. Sebab terpaksa. Bayangkan orang bisnes ada satu perkara yang biasa terlintas, iaitu nak makan gaji. Biasa terlintas orang bisnes nak makan gaji. Sebab apa? Sebab bisnes sukar. Nak buat bisnes sukar. Makan gaji kan senang. Setiap bulan dapat gaji. Yalah ada kesukaran dia, tapi cumanya daripada sudut gaji ada. Orang bisnes, walaupun dia ada masuk 70,000, 70,000 sikit lah. Saya perlu 100,000 sebulan. Syarikat saya perlu 100,000 sebulan. Dah lebih daripada 12 bulan sejak PKP yang pertama, income tak sampai 100,000 sebulan. Bahkan 50,000 nak sampai pun susah sangat-sangat. Padahal overhead cost adalah 100,000 dengan mesin, dengan apa semua. Bayangkan macam mana struggle. Ni duit keluar ambil ni. Tapi kita kena berusaha juga. Sebab kita ada staff kita yang kita nak kena bagi makan. Kita tak makan tak apa, tapi staff kita kena makan, anak-anak kita nak kena makan. So itu kena penting, kena fikirkan. So orang yang di peringkat atas, di peringkat kita kata bos-bos ni, diorang perlu dijaga. Bukan maksud jaga dia saja, tak. Tapi mereka juga tidak boleh dilupakan. Supaya mereka dapat menjaga yang lebih bawah tu. Sebab tu kita buat kempen bendera putih. Dengan hajat, kita boleh bantu peringkat orang yang buat bisnes untuk survive ni. Supaya, macam saya buat kan, hari ni tak sempat lah. Ni kawan kita ni bagi. Rizhan. Dia bagi Rizhaza. Tualang, madu tualang. Saya kempen madu tualang ni nanti insya-Allah. Tapi kenapa saya nak kempen untuk orang pergi bantu orang bisnes? Sebabnya kalau kita bantu orang bisnes, dia akan dapat, kalau bisnes dia berkembang, dia dapat bawa staff, dia tambah staff dia lagi. Kita dapat bantu lebih besar. Lebih besar manfaat dia. Sebab tu Nabi SAW sebut orang yang paling bagus daripada kalangan kamu adalah orang yang paling banyak manfaat dia. So kita nak bagi manfaat yang besar tu. Ya kita boleh bantu B40 dengan bagi RM50 satu hari. Tetapi dengan bagi RM50 satu hari, manfaat dia tak cukup besar. Dia boleh makan pada hari tu. Tapi macam mana dia nak makan esok? Macam mana dia nak makan lusa? Kalau dia ada satu pendapatan yang tetap, yang boleh diberi jaminan, itu kan lebih baik. Wallahu ta'ala. Banyak sembang. Ni pandangan saya je. Saya sembang je.